Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka pada pagi ini kita nak sambung bacaan kita pada huraian zikir pagi. Huraian zikir pagi dan juga petang. Zikir pagi dan juga petang. Semalam kita dah baca beberapa zikir daripada zikir pagi dan kita menghayati maknanya. Mudah-mudahan bila kita berpagi-pagi macam ni, kita tidak lupa kepada empunya sekalian alam, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang memanjangkan umur kita, yang memberikan kepada kita kesihatan, yang memberikan kepada kita kelapangan. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berhak dipuji dan tidak ada yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari semalam kita berhenti pada zikir Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu sekalian istighfar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita Sayyidul Istighfar, dan siapa yang baca dia pada pagi hari meninggal sebelum daripada petang, insya-Allah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang baca di waktu petang, kalau dia meninggal pada hari itu sebelum pagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia termasuk penghuni syurga. Baik. Sayyidul Istighfar kita baca semalam, kita ulang sekali lagi hari ini bacaan dia sebelum daripada kita masuk kepada zikir yang baru pada hari ini. Sama-sama kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Itulah Sayyidul Istighfar, penghulu sekalian istighfar. Kalau kita nak minta ampun dengan Allah dengan istighfar, maka inilah dia sebaik-baik istighfar. Sebaik-baik istighfar. Kita dah sebut sebelum daripada ni dalam kuliah kita,
Istighfar ni banyak lafaz, dan istighfar ni keistimewaan yang Allah beri kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir tak boleh istighfar. Malah tidak boleh orang Islam minta istighfar untuk orang kafir. Tidak boleh orang Islam minta ampun untuk orang kafir. Mana kalau dia ada saudara dia yang meninggal dalam keadaan kufur, dia tak boleh kata, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa dia. Tak boleh. Kerana orang kafir tidak berhak minta ampun dengan Allah. Sebab Allah dah kata Allah tidak akan ampun dosa syirik. Hanya orang Islam sahaja yang berhak minta ampun, dan hanya orang Islam sahaja yang layak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kata, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dia tidak syirik kepada Allah, maka selain daripada dosa syirik Allah boleh ampunkan. Jika beriman kepada Allah, apa saja dosa dia, selama dia beriman kepada Allah, dia boleh minta ampun kepada Allah. Apa saja dosa dia, besar mana dosa dia, bunuh orang, zina, curi, judi, merampok, minum arak, semua dosa-dosa besar dia, dia beriman kepada Allah, dia ada hak untuk minta ampun. Kerana dia memiliki Tuhan yang maha pengampun. Tapi kalau orang tu tidak beriman kepada Allah, dia tidak ada hak sedikit pun daripada keampunan Allah. Jadi lafaz istighfar ni macam-macam. Lepas mayang kita baca astaghfirullah al-azim, ataupun astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar paling ringkas. Dia kata apa? Astaghfirullah. Panjang sikit, astaghfirullahal azim. Nak panjang lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nak panjang lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau nak panjang lagi, sayyidul istighfar, ni penghulu istighfar. Dengan kelebihan yang ada, maka bacalah sekali di waktu pagi dan juga sekali di waktu petang. Okey. Nah, kalau dia nak baca lebih boleh lagi, lepas daripada tu dia pun saja dia ingat istighfar. Atas keumuman istighfar boleh dia baca. Kalau dia nak baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah lepas daripada semayang 3 kali, kemudian dia baca sayyidul istighfar sekali, lepas daripada tu dia teringat kepada dosa-dosa dia dan teringat kepada kesalahan dia, dia nak tambah lagi istighfar, jawapan dia boleh, kerana Nabi SAW dia istighfar 100 kali sehari. Ada nanti selepas daripada ni lafaz istighfar yang nanti kita boleh baca lagi, insya-Allah. Di hujung ni ada astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali sehari, sebagaimana yang Nabi SAW baca. Baik, kita sambung. Zikir yang seterusnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr,
La ilaha illa anta. Yang ni dibaca 3 kali sehari. 3 kali waktu pagi dibaca sebanyak 3 kali. Apa maksud zikir ni? Zikir ni kita minta dengan Allah di pagi hari ni, kita minta afiah. Afiah ni makna kesejahteraan, sihat wal afiat kita panggil. Sihat wal afiat. Kita minta kepada Allah kesejahteraan. Apa dia? Allahumma afini fi badani. Ya Allah, afiatkanlah tubuhku, yakni selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, afiatkan aku pada tubuhku. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Afiatkan aku pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Dan afiatkan aku, sejahterakan aku pada penglihatanku. Mana kita minta kepada Allah sihat wal afiat, selamat dan sejahtera pada apa? Pada tubuh badan kita, pada pendengaran kita, pada penglihatan kita. Pagi-pagi kita celak mata, alhamdulillah mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, tubuh kita boleh bangun. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah sejahterakan tubuh kita, telinga kita, mata kita. La ilaha illa anta. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Hadis ni riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad serta An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Kemudian tak habis lagi, minta juga kepada Allah perlindungan. Pagi-pagi minta dengan Allah perlindungan. Perlindungan daripada apa? Allahumma inni a'udzu bika minal kufr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kekufuran. Minta berlindung dengan Allah pagi-pagi, minta berlindung dari kekufuran. Kufur ni kita takut. Kita takut terlibat dan terjebak dalam kekufuran. Lalu kita berlindung dengan Allah daripada kekufuran. Kerana yang menyelamatkan kita daripada kekufuran ni ialah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berlindung dari kefakiran. Orang pagi-pagi nak cari rezeki, pagi-pagi nak cari harta, maka berlindunglah dengan Allah daripada kefakiran. Fakir. Kenapa kita kena berlindung daripada kefakiran? Kita ni kalau boleh tak nak terlibat dengan kefakiran, kerana kadang-kadang fakir itu boleh membawa kepada kekufuran. Fakir tu kadang-kadang boleh membawa kepada kekufuran. Miskin lain, fakir lain. Miskin ni orang yang ada makanan cukup-cukup hari tu je. Dia tak ada harta lebih. Dia ada kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Fakir ni lagi dahsyat daripada tu. Fakir ni makanan hari tu pun dia tak ada. Sehingga mana kadang-kadang bila dia terdesak nak makan, dia sanggup buat apa saja. Termasuklah perkara-perkara yang kufur. Sebab tu kadang-kadang kita sebut tadi, fakir ni kadang-kadang membawa kepada kekufuran. Lalu kita minta dengan Allah berlindung daripada kefakiran. Dan bila kita ada nikmat, kita kembali kepada yang atas tadi, kita minta kesejahteraan untuk kita guna nikmat tersebut kepada ketaatan. Jadi pagi-pagi kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
berlindung daripada kufur, berlindung daripada fakir. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr, dan juga aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Semalam pun sebut nama Engkau, hari ini pun sebut nama Engkau. Maknanya apa? Tidak menjadi kesalahan bagi seorang hamba apabila dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan dhamir atau kata ganti nama Engkau. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Bila kita sebut Engkau pada Allah, tidak menjadi satu kesalahan. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab ada orang dia kata bila kita nak panggil Allah ni, kita kena beradab. Dan cara beradab dia, kita tak boleh sebut nama Allah. Kita sebut nama, kata ganti nama dia, Huwa. Maka dia pun duk zikir dia hu. Ada polemik baru ni. Baru-baru ni ada satu polemik zikir hu. So bila orang tanya dia kenapa kita tak sebut zikir penuh, bila biasa kita sebut zikir penuh ni puji-pujian terhadap Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Atau kita sebut subhanallah, atau kita sebut alhamdulillah, atau kita sebut Allahu akbar, atau kita sebut istighfar, astaghfirullah. Dia tak, dia sebut kata ganti nama je. Hu berapa puluh kali ikut dia lah. Tapi bila ditanya kenapa baca zikir macam tu, sedang zikir macam tu tidak ada asalnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawapan mereka kata kerana kita nak beradab dengan Allah, kata dia. Sebab kita ni kalau kata nama orang tu besar agung, kita tak panggil nama dia, kita panggil dia. Hu tu maksud dalam bahasa Arab, atau maksud dia dalam bahasa Melayu dia. Jadi duk sebut dia. Kenapa sebut dia? Dia kata kerana nak beradab dengan Allah, kita tak sebut nama Allah, kita tak sebut kata ganti nama lain, kita sebut dia. Maka jawapan terhadap syubhah tersebut, kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, satu, sebut nama Allah dengan sempurna, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Nabi juga dalam zikir pagi ni hak kita baca ni, la ilaha illa anta, Nabi guna kalimah anta. Maknanya tidak menjadi satu kesalahan. Dan tidaklah kita kata zikir anta ni tidak beradab. Kerana apa? Kerana yang baca zikir anta ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takkanlah kita nak kata Nabi kita tu tidak beradab dengan Allah. Sebaliknya, orang yang paling beradab dengan Allah, yang paling faham tentang agama, yang paling kenal Allah Azza wa Jalla, dan yang paling bertakwa kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lagi. Zikir pagi yang seterusnya. Zikir pagi yang seterusnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah
في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Baik. Zikir ni diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Adabul Mufrad. Juga datang dalam riwayat Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Ni darjat dia adalah sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita pagi-pagi minta dengan Allah. Selain daripada kita minta hak kita dah minta sebelum ni, tambahan lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Sesungguhnya ya Allah, aku mohon afwa wal afiyah. Afwa ni kemaafan, atau diterjemahkan juga sebagai kebajikan. Wal afiyah, keselamatan. Macam tadi jugalah, kita minta kemaafan, kita minta kebajikan dan keselamatan dari Allah fid dunya wal akhirah. Minta kemaafan dan keselamatan dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, minta juga kemaafan atau kebajikan dan juga keselamatan fi dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dalam urusan duniaku, wa ahli, pada ahli keluargaku, wa mali, pada harta bendaku. Kita minta keselamatan daripada Allah dunia akhirat. Kita minta keselamatan dalam urusan agama, urusan dunia, urusan keluarga, urusan harta benda. Kita minta keselamatan dengan Allah. Lepas tu zikir Nabi ni, kita dah sebut Nabi ni Nabi. Kena faham betul-betul apa erti Nabi itu pada kita. Nabi ni dia datang kepada kita sebagai utusan dari Allah. Bila dia datang kepada kita, dia bawa wahyu dari Allah. Bila dia bawa wahyu dari Allah, maknanya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan dia ajar kepada kita zikir-zikir yang pada lafaznya pendek tapi pada maknanya besar. Ini antara kelebihan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah ilmu hadis atau dalam istilah agama kita panggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni, apa yang datang daripada Nabi ni lafaznya pendek, maknanya besar. Kalau kita sebut ni, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Aku minta keselamatan, kemaafan dunia akhirat. Habis kena berlaku. Kalau kita sebut tu pun cukup dah. Dunia akhirat, ya Allah aku nak selamat dunia akhirat. Cukup dah.
Tak cukup dengan tu, tambahan pendetilan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita minta keselamatan dan keafiatan, kesejahteraan fi dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, urusan duniaku, wa ahli, urusan keluargaku, wa mali, urusan harta bendaku. Menyeluruh, kena berlaku. Urusan hidup kita tak lari daripada urusan. Sama ada berkait dengan agama kita, sama ada berkait dengan dunia kita dan keluarga kita, harta benda kita. Semua bila kita minta berlindung dengan Allah, dia menyeluruh. Ini istimewanya zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Allahumma astur aurati, ya Allah, dalam minta kesejahteraan, dalam minta keselamatan, kita tahu kita tak sempurna. Mesti ada berlaku kesalahan dalam urusan itu. Kalau kita buat kerja, kita buat hari-hari ni, mesti ada kesalahan. Lalu kita minta dengan Allah, tutuplah kesalahan itu. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku. Aurat ni makna keaibanku. Kita ni banyak benda aib. Andai Allah Ta'ala tak tutup aib kita, malu kita nak mari. Aib kita ni banyak. Sama ada aib yang kita sedar sebagai keaiban, atau yang kita tak sedar sebagai aib. Yang kita sengaja ke kita tak sengaja, banyak aib kita. Yang boleh tutup aib ni siapa? Allah. Jadi kita minta dengan Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Kalau ada rasa ketakutan pada aku, maka tenteramkanlah hatiku. Allahumma hafadni, ya Allah, jagalah aku. Kita minta penjagaan dari Allah. Ni zikir Nabi juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam zikir-zikir yang diajar oleh Nabi ni, dia tak ada unsur-unsur syirik. Sebaliknya, zikir Nabi banyaknya menjaga tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid ni makna kita dengan Allah, kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang dia percaya ada benda lain jaga dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, mintalah penjagaan dari Allah. Allahumma hafadni, ya Allah, jagalah aku. Pasal apa? Kita yakin yang jaga kita ni siapa? Allah. Sebahagian orang dia ada keyakinan yang jaga dia ni benda lain. Sama ada jin atau rijalul ghaib dipanggil. Rijalul ghaib ni apa tu? Orang-orang ghaib. Orang-orang ghaib. Ni cerita benar ni, tuan-tuan, cerita benar. Ada orang tu dia ikut amalan bahasa Kelantan dipanggil orang ngamal ni. Dia adalah amalan yang dia kena baca tertentu sehari-hari untuk dapatkan kelebihan tertentu. Tapi biasanya kalau tak betul beramal ni, lama-lama dia jadi gila. Kita panggil isim. Tuan-tuan pernah dengar kan? Zikir hak Nabi ajar ni tak akan jadi isim. Tak ada seorang pun yang beramal dengan zikir Nabi berakhir dengan isim. Tak ada. Sebaliknya, orang yang isim ni, orang yang gila ni, bila dengan zikir, iaitu dia ambil zikir yang tidak diajar oleh Nabi. Dia kata zikir ni panah dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dalam zikir yang dia buat tu ada unsur-unsur yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Antara lain dia percaya bila dia baca sekian, ada yang menjaga dia selain daripada Allah. Ada seorang tu datang kepada saya, anak dia cerita, ayah dia ni dah berubah dah, lain macam dah ayah dia ni. Dulu bagus, sekarang ni jadi nampak macam lain macam lah. Bila tanya-tanya, rupanya ada terlibat dengan ilmu-ilmu hak pelik ni. Beramal sampai nampak macam makan diri. Antara hak pelik dia ni, kata dia anak dia tu, ayah dia ni suka keluar malam-malam. Keluar malam tak pelik mana kalau kita tak, tapi dia ada package lah. Keluar malam, keluar pukul 11 malam, balik ke pukul 4 pagi. Ayah dia ni ada je anak kunci rumah, tapi bila keluar rumah, masuk rumah tak keluar kot pintu. Dia masuk keluar kot menyela, kot tingkap, kot jendela. Pasal ilmu dia ajar gitu. Lepas tu bila anak dia tanya kenapa ayah tinggal maknya dengan adik hak bongsu ni, cerita dia lah, anak dia mari ngadu, nak suruh nasihat ayah dia. Jawab ayah dia kata kenapa tinggal mak dengan adik bongsu kecil lagi, sia ke mak. Jawab dia, ayah dia kata apa? Tak apa, ada jin jaga. Dia jawab macam tu, tak apa, ada jin jaga. Kita katakan sebagai orang Islam, keyakinan kita yang menjaga kita ni Allah. Keyakinan kita berdasarkan akidah kita, yang jaga semua urusan kita, baik buruk kita, tidak ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kita melainkan Allah, Tuhan pencipta kita. Lalu Nabi SAW ajar kepada kita, mintalah penjagaan tu dari Allah. Dan inilah yang ada dalam zikir pagi. Allahumma hfazni, ya Allah, jagalah aku. Minta penjagaan daripada siapa? Daripada Allah. Min baini yadayya wa min khalfi, minta penjagaan dari arah depan, minta penjagaan dari arah belakang, wa an yamini, dari arah kanan, wa an shimali, daripada arah kiri, wa min fawqi, dari atas, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, aku berlindung dengan kebesaranmu ya Allah daripada ditenggelamkan dari bawahku. Kita minta perlindungan dari Allah ni berapa dimensi ni? Berapa dimensi? Pak, bukan 4D, bukan 3D dah. Ni 6 dimensi. Kalau image dia panggil apa? 6D. Dia ada 4D, dia ada 3D. Ni 6 dimensi. Kita minta perlindungan dengan Allah. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan 1, dari arah belakang 2, dari arah kanan 3, dari arah kiri 4, dari atas 5, dari bawah 6 dimensi. Kita minta penjagaan Allah kepada kita pada 6 dimensi. Tak cukup lagi lah hak Nabi ajar ni. Bukan setakat tak cukup, hak ni lah hak powerful. Sebab tu saya kata tadi, Nabi ni dia utusan Allah, dia datang kepada kita bawa wahyu dari Allah, dan apa yang Nabi ajar kepada kita adalah yang terbaik. Zikir penjagaan 6 dimensi. Suruh Allah jaga kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Ada lagi? Tak ada dah. So bila kita baca zikir ni, kita rasa ya Allah, kita minta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض
رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Yang ni sekali juga dibaca, sekali pagi. Maksud dia, Allahumma, ya Allah, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Fatiras samawati wal ard, engkaulah ya Allah pencipta langit dan juga bumi. Rabb kulli syai'in wa malikah, Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Wa malikah, raja dia. Engkaulah Tuhan, engkaulah pencipta, engkaulah raja bagi segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Dari keburukan diriku. Wa min syarri syaitan, dan dari keburukan syaitan. Wa syirkih, dan sekutu-sekutunya. Wa an aqtarifa, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat jahat, ala nafsi, atas diriku. An aqtarifa ala nafsi su'an, dari berbuat jahat atas diriku. Au ajurrahu ila muslim, atau mendorong seorang muslim kepadanya. Ini satu zikir juga Nabi ajar kepada kita. Di dalamnya pertama terkandung tauhid. Tauhid ni maknanya keesaan, mengesakan Allah. Kita puji Allah, dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang mengetahui benda gaib yang nyata. Dialah yang merajai segala sesuatu dan memilikinya. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Ni semua ni tauhid. Tauhid ni maknanya mengagungkan dan mengesakan Allah. Pagi-pagi kita naikkan, kembalikan diri kita hanya minta kepada Allah. Hanya minta kepada Allah. Perhatikan lafaz-lafaz zikir hak Nabi ajar. Semuanya Allah, Allah, Allah. Dalam hidup kita ni Allah, Allah, Allah. Maknanya nak minta tolong Allah. Susah apa nak minta kelapangan Allah. Nak minta sihat Allah, nak minta manfaat Allah, nak berlindung dari mudarat Allah. Semuanya Allah. Pasal apa? Sebab inilah maksud qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad tu maksud apa? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Semua ni kita nak bergantung dengan Allah. Jangan tiba-tiba ada orang mari ajar kepada kita pergi bergantung kepada selain Allah. Seru bila datang mudarat, seru nama fulan bin fulan. Seru nama tok guru begitu, seru nama tok syekh ni.
Kalau zaman dulu Arqam, kumpulan Arqam. Bila ada susah kena sebut nama Abuya. Abuya, tolong saya Abuya. Macam mana seorang Muslim mengaku Islam dalam tiba-tiba waktu dia memerlukan dia seru nama selain Allah? Ini tak wajar dan tak patut berlaku. Kerana sebagai seorang Muslim, pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud Allahus Samad. Kalau tiba-tiba dia kata kita minta kepada rijalul ghaib, adanya lelaki-lelaki ghaib yang jaga alam semesta ni, wali-wali, dinamakan kadang-kadang dengan istilah wali. Kita pun bila bunyi wali, seolah-olah wali ni berkuasa. Wali inilah yang menjaga keselamatan kita. Jawapan dia, bukan wali yang jaga keselamatan kita. Yang jaga keselamatan kita adalah Allah. Jadi bila kita ada keyakinan macam tu, bila kita berhajat kepada sesuatu, mintalah kepada Allah dan jangan minta kepada selain Allah. Kadang-kadang orang ajak pergi ke kubur-kubur keramat, minta dengan wali-wali, minta dengan apa tuan kubur dan seumpama dengannya. Jawapan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita seumpama itu. Sebaliknya dalam zikir-zikir yang Nabi kita ajar penuh dengan pengagungan terhadap Allah dan tidak minta melainkan kepada Allah. Perhatikan lafaz dia, Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah ya Allah pencipta langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah, Engkaulah ya Allah Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tengok pujian Nabi penuh dengan pengagungan terhadap Allah. Lalu baru kita minta permohonan kita, a'udzubika min syarri nafsi, aku minta berlindung dari keburukan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirki, aku berlindung daripada keburukan syaitan dan juga sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, aku berlindung denganmu ya Allah daripada aku berbuat buruk ke atas diriku. Au ajurrahu ila muslim, atau aku tarik seorang muslim kepada kejahatan itu. Aku minta berlindung. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Hak tadi zikir penjagaan 6 dimensi, minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Nabi tak ajar kita minta dengan selain Allah. Kalau orang sebut nama dia, kadang-kadang dia tak sebut nama minta, dia guna lafaz madad. Tuan-tuan pernah dengar madad? Madad ni makna tolong kami, tolong. Dia sebut madad. Kalau orang Syiah dia panggil madad ya Husain, tolong kami wahai Husain. Husain tu siapa? Husain tu cucu Nabi ya, Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi orang Syiah ni dia menganggap bila dia nak minta tolong, minta dengan Ali, minta dengan Husain, minta dengan Fatimah. Dia ada zikir, ada 5 orang yang boleh menyelamatkan aku daripada api neraka. Di sisi mereka lah. Siapa dia 5 orang tu? Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Pada dia minta dengan 5 orang. Kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, kita tak minta kepada seorang pun daripada makhluk. Sama ada dia manusia kah, ataupun malaikat kah, ataupun jin kah, kita tak minta.
Kita minta hanya kepada Allah, empunya sekalian alam. Itu akidah kita. Itu akidah kita. Allah lah yang maha berkuasa. Tidak ada yang berkuasa di atas segala sesuatu pun melainkan Allah. Ni zikir Nabi ajar kita. Bila nak minta hanya kepada Allah. Dan inilah benda hak kita dak baca dalam solat kita setiap kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tak ada baca tiap-tiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah sahaja kami minta pertolongan. Ni iman kita ni, iman kita. Jangan minta dengan sesuatu selain Allah. Jangan minta. Jangan kita tiba-tiba pergi jumpa Tok Bama kata ni kita kena minta dengan jin sekian-sekian. Kena sembelih ayam dekat busuk mana-mana. Kena buat amalan-amalan macam ni kat kain kuning dekat kepala batu nisan. Pergi cari kubur anak sulung hak mati kena bunuh lah, macam-macam. Tak payah. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Ada isu sehari dua hari baru ni tentang isu bomoh, sihir. Boleh ke tak seorang tu kalau dia kena sihir, dia nak merawat sihir dengan sihir juga? Makna dia cari mana tukang sihir, hak sihir dia ni, dia nak pergi minta tolong dengan tukang sihir tu batal sihir dia. Ataupun pergi cari tukang sihir lain supaya lawan sihir dengan sihir. Jawapan kita sebagai orang Islam, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat sihir, cerita tentang Nabi Sulaiman dan juga Harut wa Marut. Allah Ta'ala kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ahli sihir tu dia tidak boleh memberi mudarat kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah. Bererti kalau Allah tak izin sihir tu berlaku, sihir tu tak akan berlaku. Yang powerful di sini siapa? Allah. So kalau nak lawan sihir, kena cari ahli sihir ke kena cari Allah? Jawapan dia, carilah Allah. Cari Allah. Jangan pergi cari ahli sihir. Walaupun bunyi sihir dia powerful, sehebat mana pun ahli sihir, dia tak boleh cabar Tuhan dia. Okay? Jadi sakit setara mana pun jangan cari selain Allah. Mudarat besar mana pun jangan cari selain Allah. Karena Allah lah alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, la ilaha illa anta. Bila kita faham zikir-zikir yang Nabi ajar ni, kita tak minta dah melainkan kepada Allah. Apa dah? Ini istimewanya kita beramal dengan zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir kita yang seterusnya ni lagi powerful. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tapi zikir ni kita bahas besok lagi insya-Allah. Sambung lagi. Sambung lagi. Pasal apa? Kita tak nak kita baca zikir hanya pada lisan, sebaliknya kita faham apa erti zikir yang kita baca dan kita hayati serta kita betul-betul minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah esok lagi powerful. Kita sambung besok hari zikir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.